والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Tajuk kita hari ini, kita akan melihat isim, kata nama. Kita sudah melihat kata perbuatan, dan kita sudah kenal kata perbuatan. Hari ini kita kenal isim. Jangan takut, isim ada 22 jenis semua. Boleh? Ya, 21. 21 semua isim. Ya, 21 semua termasuk domer. Kita telah belajar domer, ya, tuan-tuan. Ini isim ni kritikal. Saya kata kita ambil masa 3 kali, 4 kali. Isim saja. Dan ya, hari ni kita double sebab minggu lepas kita tak ada kelas. Jadi hari ni kita double sikit. Ya. Ya, okey. Kita double sikit. Ya. Jadi just imagine isim 21 Datuk. Kita nak belajar ni 2 saja. Jadi domain dah belajar. Ya. Jadi hari ni kita belajar yang kedua, nama dia isim mausul. Tuan-tuan ya, ikut teori saya. Apa tu? Attention, fully attention. Ya. Bila kita bercakap pasal isim, tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita sihat. Ya. Bila kita bercakap pasal isim, pasal fa'il, pasal isim, haraf tak masuk. Fa'il dan isim, kita mesti ingat dia ada 2 dimensi besar. Ingat ya. Bila kita bercakap pasal isim hari ni, pasal isim ya, ni dia ada 2 dimensi besar. Dimensi pertama, dia ada muzakkar, muannas. Mana isim tu ada lelaki ada perempuan. Apa juga isim? Ya tuan. Ingat, salah satu sebab bahasa Arab ni jadi rumit sebab dia ada lelaki perempuan. Orang bahasa lain tak ada. Ada pun rekan-rekan je, he or she je. Ya, she goes, he goes, sama. She went, they went, ya. I went, sama. Ya, tetapi bahasa Arab semua lain. Okey. Yang kedua, dimensi kedua, bila dia susah, dia ada mufrad. Mufrad ni makna singular. Dia ada musanna. Musanna 2 dan dia ada jamak. Jamak ni ada 3. Ya, ada 3. Tuan-tuan mesti ingat. Ini teori ya. Mesti ingat ya. Ini teori. Tuan-tuan kena faham. Bila kita jumpa isim, okey, dia ada isim laki-laki. Okey. Laki-laki 1. Laki-laki 2. Laki-laki 3. Bila isim tu perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Jadi 2 perkara yang rumit bagi pelajar bahasa asing untuk belajar bahasa Arab ialah kerana dimensi inilah, sebab ada lelaki, perempuan. Dahlah ada lelaki perempuan, ada pula lelaki 1. Okey? Lelaki 2. Yang bahasa lain ada 1 dengan jamak saja. Ya, macam bahasa Inggeris sama ada I ataupun we. Ya, bahasa Arab ada pula 2. Ya, tapi bahasa Arab 2 kata dah dipanggil jamak, ya. Boleh sekali boleh? Setakat ni boleh? Prof, Assalamualaikum. Kita nak habis dah ni, setengah jam ni. Tadi mula sebelum Zuhur. Okey. Okey, setakat ni boleh? Jadi hari ni isim ada 21 jenis. Tengok. Kita belajar tentang domain tak? Ada tak domain lelaki perempuan? Ada tak domain mufrad muannas jamak? Yes. Kena tak setakat ni? Okey. Boleh? Kita rehat seminit. Boleh faham? Cuba renung-renung. Attention. And then do decoding process. Okey. Okey. Boleh bincang sama-sama? Boleh terima ni? Ya, Datuk. Siapa lambat yang tadi kena bayar apa benda?
Ada dia Allah. banyak disiplin kelas ni bagus. Okey. Setakat ni boleh? Boleh. Okey. Ya. Okey. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ni bukan kerana jantina saja. Ingat. Laki-laki sebab dia laki-laki. Ya, macam contoh ya. Contoh laki-laki, konsep laki-laki tu macam Muhammad. Ini laki-laki lah. Bila kita sebut Muhammad, kena kata Muhammadun. Cuba sebut. Jangan kata Muhammad. Muhammad tu orang Melayu, tapi kalau dalam bahasa Arab, Muhammadun. Dalam keadaan neutral, dia mesti baris depan. Dia mesti baris depan. Okey, Muhammadun. Jadi kalau dia Muhammadan, mesti ada sebab. Kalau dia Muhammadin, mesti ada sebab. Ni yang kita nak belajar ni. Sebab itulah yang orang tak belajar mana-mana. Jadi sebab-sebab inilah yang sebenarnya menjadi rukun, menjadi hukum dalam ilmu Islam. Ya, jadi sebab itu saya berusaha nak bawa ilmu ni supaya umat Islam dapat membangun dengan Al-Quran. Mana jari jemari kita ni adalah jari jemari Al-Quran. Dipanggil generasi Quran. So kita hidup dengan cara Quran, kita kembali kepada Quran. Ya, hari ni tengok Malaysia ni negara Islam yang paling dicemburui oleh semua dunia. Sebab tidak ada negara Arab yang tenang sekarang ni. Harap negara Malaysia saja. Betul tak? Itu politik sikit ya. Boleh ni? Okey. Ini dia laki-laki disebabkan dia memang laki-laki. Okey? Okey. Kalau dia pun Zaitun yang memang dia laki-laki, Zaitun lah, laki-laki lah dia. Kalau dia Zainun, ya, nama ni untuk laki-laki, maka laki-laki lah dia. Okey? Okey. Kita kata di sini masjidun. Masjidun, masjid ni tak ada otak, tak ada akal, bukan manusia. Tapi dia anggap laki-laki sebab dia tak ada ta marbutah. Ini dari segi lafaz laki-laki. Boleh laki-laki ya? Jadi senang je laki-laki. Laki-laki by meaning by lafaz. By lafaz ni, tuan-tuan, by lafaz ni dia tidak ada ta marbutah. Ya, kalau di sini dia katakan baqaratun, ini dah jadi perempuan dah. Sebab ada ta. Boleh? Kalau tuan-tuan kata ini sa'atun, ini dah perempuan. Tapi tak ada jam perempuan. Jam mana ada jantina. Okey, di consider as perempuan. Okey? Kalau kita kata sayaratun, ini bukan laki-laki. Faham ni? Jadi dalam Quran, laki-laki sama ada laki-laki by name, memang nama dia laki-laki walaupun nama dia perempuan, tapi laki-laki. Ya, laki-laki. Ataupun laki-laki sebab tidak ada tak marbutah. Sekarang ni boleh? Jelas tak? Okey. Kalau jelas, kita akan pergi kepada perempuan pula. Okey. Yes. Boleh? Boleh? Ini satu soalan cukup mas. Saya dah kata tadi, isim ada 3 baris saja. Sama ada baris depan, baris atas, baris bawah dalam Al-Quran. Kalau kita boleh kenal isim ni baris depan dan kenapa dia baris depan, bagus. Memang cukup bagus. Dan kalau kita boleh kenal di isim ni kenapa baris atas, ada 12 sebab. Setiap sebab tu kita kenal, dah cukup bagus. Orang Arab pun tak kenal. Dan kalau kita kenal isim tu baris bawah dengan 3 sebab saja, sudah bagus. Maknanya inilah yang Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahawa inilah teman kita ke syurga. Maknanya tanwin-tanwin ni akan menunggu kita di alam barzakh, memberi saksi di atas kita belajar. Inilah perjuangan yang saya perjuangkan sehingga akhir hayat. Tak boleh. Okey, gini, isim dalam keadaan biasa duduk seorang-seorang ni, dia mesti bagi depan. Mesti bagi depan. Boleh? Okey. Kita belajar tak haraf? Ada tak haraf? Okey, haraflah yang membari depan, membari atas dia. Kalau kita sebut inna depan ni, ini haraf yang kita belum belajar lagi. Di sini sudah jadi Muhammadan. Okey? Boleh? Kalau kita sebut min di sini, min di sini dia jadi min masjidin.
Jadi saya tak nak terang lebih jelas lagi. Nanti kita akan pergi pada haraf. Hari ini kita belajar isim. Maksud saya isim lelaki dan isim perempuan. Okey? Jadi tuan-tuan jangan takut. By 50 times meeting, tuan-tuan boleh tahu dah kenapa isim bagi depan. Kita target sebelum Ramadan ni. Ya, sebab itu tak nak miss tu. Tuan-tuan baca sebelum Ramadan ni, ini isim. Ini bagi depan. Sebabnya ini isim bagi atas. Sebabnya kalau tuan-tuan tak tahu juga, tak lama lagi dah tu. Dia tahulah insya-Allah. Okey, orang Anggrek Mall majoriti tahu. Majoriti. Ada seorang hakim tu dia pakai rujuk. Ya, bila apa-apa orang tanya dia by phone. Okey, muannas ni tuan. Zainab, muannas sebab dia perempuan. Ya? Fatimah muannas bukan kerana dia tapi kerana dia nama perempuan. Okey? Lepas tu kita kata Qittatun, kucing. Ya, ini memang muannas sebab dia kucing betina. Okey? Ataupun Sayyaratun. Sayyaratun ini muannas tapi bukan kerana dia kereta betina, kereta perempuan. Kerana ada ta. Ada ta, boleh? Jadi ini muannas by name. Dan ini muannas by tak. Dia panggil dia tak marbutah. Cuba sebut marbutah. Marbutah ni mana tak simpul. Marbutotun tab. Okey. Ada nama-nama sepepak alam. Seperti Al-Ardu. Al-Ardu. Al-Ardu ni bumi dikonsider perempuan. Muannas. Bumi. Langit. Langit. As-sama dia perempuan juga. Okey. Jangan tanya saya kenapa ustaz. Tanya Jibril. Dia kuasa perempuan. Macam setengah-setengah isim alam nama perempuan. Perempuan. Itu semua sepepak alam tu. Asy-Syamsu. Ni. Padahal di sini tak ada ta pun. Tapi ini nama-nama special yang dikonsider as perempuan. Boleh? Jadi tuan-tuan dapat dah ni? Jadi okey. Jadi bila Zainab ada Zainab satu. Boleh ni? Boleh? Zainab satu, Zainabun. Zainab dua, Zainabani. Zainab tiga, Zainabat. Bukan Zainabun, Zainabat. Okey? Ini baru mukadimah. Belum lagi tajuk sebenarnya. Tajuk sebenarnya kita nak belajar isim mausul. Salah satu dari 21 isim. Nama dia isim mausul. Saya kena pelan-pelan saja. Okey, isim mausul dari 21 isim. Buka muka surat 85 buku Izzat Uruzah. Ya, isim mausul. Jadi bila balik rumah nanti buka Izzat Uruzah isim mausul. 85. Siapa yang belum ada lagi buku ni? Orang baru ada tak buku ni? Okey. Siapa yang belum beli lagi Quran? Saya bawa 2. Siapa yang belum dapat Quran yang hilang? Quran RM70. Lepas asal nanti dah naik sikit. Okey. Okey, entah. Jadi ya. 85. 85. 85 ya. Tuan-tuan simpan buku tu tepi. Nanti saya terang dulu supaya kita mudah faham. Okey. Okey, ni ya. Okey. Okey. Betul. Kalau bagi orang yang tak reti bahasa Arab. Misalnya semua kumpulan alam ni adalah muannas. Muannas. Dia macam mana dia nak tahu yang benda sebab tak ada dapat. Okey, Datuk tanya bagi orang yang bagus soalan ni, bagi orang yang tidak faham bahasa Arab, macam mana dia nak tahu perkataan tu muannas? Boleh? Okey. Katakan asy-syamsu. Ini matahari memang muannas. Ya. Bila dalam Quran, bila dia sebut asy-syamsu, mesti ada perkataan. Kalau perkataan dia ni, dia kata asy-syamsu adalah matahari itu adalah, dia tak sebut huwa, dia sebut ya. Muannas tak? Muannas tu. Maknanya dalam bahasa Arab dia panggil the law of agreement. Asy-syamsu
hiya. Matahari itu ialah. Kalau al-qamaru, al-qamaru huwa hiya. Saya pun tak tahu. Hiya. Hiya. Okey, an-naru hiya juga. Maknanya api itu ialah. Kalau Muannas. Kalau ini bila dia define dalam Al-Quran. Kalau masjid, al-masjidu, dia kata huwa. Boleh? Boleh? Huwa. Masjid itu ialah. Kalau dia sebut kata asyamsu, ya, dia tak sebut hiya, dia sebut ni tatlu'u. Tatlu'u tu artinya naik. Ta ni perempuan. Jadi kita boleh kenal itu dia perempuan. Boleh? Sebab dia panggil law of agreement. Kalau kita kata asyamsu ni yatlu'u, salah. Sebab yatlu'u laki-laki. Boleh? Kalau kita kata al-masjidu hiya, salah. Sebab masjid ni laki-laki. Tapi kalau al-masjidah ni berapa buah masjid? Berapa buah masjid? 2. Dia kata huma. Okey. Tapi jangan ke mana-mana. Kalau al-masajidu berapa buah masjid? Banyak. Dia akan jadi perempuan pula. Dia jadi perempuan satu. Mana hebatnya orang perempuan. Tengok bila ramai perempuan juga. Tu. Tengok orang perempuan seronok, bagusnya kita perempuan ni. Okey, tak apa ya. Okey. Ini bukan tajuk lagi. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak belajar 2 tajuk ini. Jadi bila kita belajar 2 tajuk, kita mesti tahu laki dan perempuan. Okey. Isimnya isim mausul. Mausul ni makna dia sambung. Sambung. Ya, isim mausul. Isim mausul. Kita kena belajar komponen dululah, Datuk. Lepas tu baru kita join. Dan kita tengok dalam Quran. Mausul. Mausul ni root dia wasalah, sambung. Macam saya kata, sayalah yang. Sayalah yang. Yang tu mausul. Sayalah yang mengajar di Taman Melawati. Kalau saya kata saya mengajar di Taman Melawati, tak kuat. Kalau kata sayalah yang. Anallazi. Anallazi. Ya, udarrisu lugha arabiyyah fi Masjid Taman Melawati. Ya, fasa khamsah. Anallazi. Sayalah. Ya, sayalah ayahnya. Anallazi abuhu. Saya ayahnya, tak kuat. Jadi allazi isim mausuf digunakan dalam Al-Quran untuk memperkuatkan ayat. Who or which. Ya, who or which. Ya, kalau who dia panggil allazi. Kalau which allati. Okey. Okey, tuan-tuan, isim mausul ya. Isim mausul, tengok sini. Isim mausul allazi. Isim mausul digunakan dalam Al-Quran ataupun dalam perbualan biasa pun untuk memperkuatkan ayat yang disebutkan. Okey. Ia boleh duduk di mana-mana juga, sama ada di depan ayat, di tengah ayat, ya, tapi tidak di akhir ayat, di depan ataupun di tengah ayat. Ya, al-lazi ya. Nama dia al-lazi ni maksud dia yang. Ya, yang. Okey. Oh, seronok hari ni ramai. Tuan Haji nampak tak? Nampak? Boleh nampak Tuan Haji? Yang Cuba sebut al-lazi. 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 Yang yang. Ya, tuan-tuan insya-Allah jangan takut. Lepas 50 kali tuan-tuan boleh baca Quran dengan baik. Bila jumpa al-lazi yang. Bacaan dia al-lazi. Baca nahwu saraf dia al-lazi isim mausul mabni ala sukun. Cara baca, ya. Isim mausul mabni ala sukun.
Tak apalah, saya highlight je cara baca dia. Isim mausul mabni ala sukun. Tak usah salin lagi. Itu saya highlight saja. Memanglah kita orang bisnes kan, kena highlight sikit-sikit. Supaya dia orang tanya-tanya kan, betul tak? Saya kata kalau program kita ni dibuat di Astro Oasis, dia akan ulang beberapa puluh kali sehari. Mana saya orang tahu al-lazi itu isim mausul. Ya. Program dia dalam 7 minit je. 7 minit nak ngajar apa? Dia kata boleh ustaz 7 minit je. Program nak ngajar yang lawak jenaka 4 jam. Macam mana nak buat 7 minit? Dia kata masa yang ada sekarang ni 7 minit saja. Astro Oasis. Kalau ustaz polisi boleh 7 minit. Nak ajar apa 7 minit? Lawak jenaka 4 jam. Saya kata kat dia kan. Itu tak tahulah ustaz, arahan. Tak boleh. Okey, tak. Allazi, ada laki-laki, ada perempuan. Ya? Ni laki-laki. Tuan-tuan, sebut laki-laki muzakkar. Jangan sebut muzakkar. Ya, cuba sebut muzakkar. Sebut muzakkar. Kalau dah tahu muzakkar tu mana laki-laki. Ya? Tak tahu tak nak laki muzakkar. Okey. Kalau perempuan disebut muannas. Cuba sebut muannas. Muannas. Ya. Jadi dalam bahasa Inggeris male and female. Saya sebut sudah sini muzakkar. M U Z A K A R. Daripada lelaki ya, muzakkar. Muannas ya, M U A N N A S. Muannas. Okey. Cuba sebut muannas. Muannas, muzakkar. Dalam bahasa Inggeris dia kata female dengan male ya. Okey, dan okey. Laki-laki dia sebut allazi. Kalau perempuan allati. Allati. Dia sebut allati. Allati. Tengok bila dia sebut pasal neraka syurga, allati. Ya, allati tattali'u alal afidah, ya tak? Yang api nerakanya bahan dia sampai menggelegak hati. Afidah ni menggelegak hati. Jadi sekarang kita tahu dah. Allazi itu laki-laki. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Laki-laki perempuan? Laki-laki sebab huwa. Okey? Tuan-tuan jangan lupa ganti nama dia 14. Jangan lupa allazi. Cuba sebut allazi muzakkar. Allati muannas. Allazi muzakkar. Allati muannas. Minta maaf, memang kena sebut allazi muzakkar. Allati muannas. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa ni dalam Quran jangan kata Allah. Huwa. Dialah Allah laki perempuan. Allah tidak laki perempuan, tapi Allah itu dia pakai ganti nama huwa satu. Laki-laki ya, tapi dia bukan ada sifat. Huwa, dialah yang laki-laki tak? Okey. Kemudian dalam Quran dia kata allati tattali'u alal afidah. Allati itu maknanya annar. Sebelum tu ada annar. Api neraka itu allati yang tattali', yang menggelegak alal afidah, di atas hati-hati kita. Okey, boleh tu? Setakat ni boleh terima ni, ada nak tanya? Okey. Saya nampak memang boleh. Nampak kaya kita kena rest minggu. Masuk minggu kedua baru boleh. Kena cuti juga. Sekarang kita dah buat program dah. Tuan-tuan habis 50 kali kena pergi ke Iran, kena pergi ke Yaman 10 hari. Duduk sana 10 hari, balik memang bercakap Arab lah. 10 ya. Kita akan buat after 50 times meeting, you have to be there at least 10 to 2 weeks. Cost dia 3,000 only go and fro by Yaman Air.
Duduk sana makan very cheap. Sewa duduk rumah dengan rumah banyak rumah sana kosong-kosong duduk. Jadi message dia kena simpan duit dulu sekarang. Simpan duit dia sekarang. Simpan duit dia sekarang. Jadi saya tidak wajibkan. Tapi kalau nak bagus. Jadi I promise you, insya-Allah dengan izin Allah, tuan-tuan balik dari Yaman tu kita akan mengajar dalam bahasa Arab. InsyaAllah. Tinggal 3 orang je. Tinggal 3 orang je. Tak faham nasib lah. Okey, boleh setakat ni? Okey. Ini dimensi pertama. Bila isim, dia ada mufrad, ada muzakkar dan ada muannas. Sekarang we go to second dimension. The second dimension is that setiap muzakkar ada muzakkar satu, boleh? Iaitu dipanggil mufrad. Ada muzakkar dua dipanggil musanna, dan ada muzakkar tiga dipanggil jama'. Allazi dia pakai untuk satu, dia pakai untuk dua, dia pakai untuk jama'. Ya, ini allazi satu, untuk laki-laki satu. Okey, boleh? Okey, allati pun sama juga. Dia pakai untuk perempuan satu. Kalau perempuan satu, tuan-tuan kena panggil mufradah. Cuba sebut mufradah. Wanita. Ini kita belajar saraf, bukan nahu lagi. Saraf. Bila kita baca, barulah kita belajar nahu. Ini saraf. Okey, saraf. Yang orang susah nak belajar, dating apa? Yang susah nak belajar, inilah dia saraf ya. Okey, yang kedua dipanggil musanna, sama juga. Musanna. Musanna ni maknanya dua. Ya, ini dua, ini satu, ini tiga. Ini dua, ini tiga ya. Okey. Tiga. Dan jamak. Ingat, kalau jamak untuk perempuan ni jamak perempuan lah. Ya. Kalau jamak sebelah sini perempuan lah. Kalau mufrad sini perempuan lah. Ya, jadi bagaimana rupanya? Kalau saya sebut ni tuan-tuan semua dah tahu dah. Ya, umpamanya kalau allazi, kalau untuk seorang allazi jugalah. Ya. Boleh? Huwallazi tadi, boleh? Lepas ni kita kenal dalam Quran. Okey, allazi. Kalau musanna, tamu alif nun. Allazani. Cuba sebut allazani. 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 Okey. Kalau jamak allazina. Pernah dengar allazina? Allazina hum an salatihim sahun. Pernah dengar tak? Baru tahu itu isim mausul untuk laki-laki ramai, betul tak? Allazina. Tuan-tuan, saya kata kalau tuan-tuan boleh memahami sistem nahwu saraf ni, tuan-tuan, kalau wanita lah tak ada masalah nak masak. Banyak idea. Ya? Banyak idea. Tengok sayur je 3-4 jenis boleh buat. Sebab selama ni orang perempuan banyak komplain, tapi bukan di sini, tempat lain lah. Tak ada apa nak masak. Benda yang sama, sampai suami pun tak nak makan dah. Akhirnya nasi Arab. Nasi Arab tu bukan bahaya makan. Tak bahaya. Tapi kita makan nasi Arab cara salah. Orang Arab makan cara betul. Kita makan nasi Arab tak ada limau. Orang Arab makan nasi Arab, lepas tu lemon sebiji makan. Kita makan tidur. Dia makan, dia berjalan. Itu pengalaman saya lah, makan nasi Arab kan. Jangan buat nasi Melayu. Okey tuan-tuan. Untuk perempuan, allati. Betul tak? Allati ya? Allati. Allati. Nanti kita buka Quran, kita kenal. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Kita kenal dia isim mausul. Isim mausul, dia, inilah dia. 6 saja. Okey? Musanna pula, allatani. Allatani. Kita sebut allatani. Allatani musanna. Kalau jamak allati. Perempuan ya. Allati. Okey, allati. Okey, allati. Ya. Kalau dua allatani. Senang saja baca allazi. Cuba ikut allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati. Tapi yang banyak dalam Quran
Yang banyak dalam Quran, yang ini yang banyak. Yang ini yang banyak. Yang ini yang banyak. Yang ini kurang. Yang lain kurang. Yang banyak 3 je. Yang lumrah 3 saja. Yang Al-Lazani ada tapi tak majoriti. Okey, boleh tak? Setakat ni boleh. Hari ni perempuan datuk-datuk dah kena isim isyarah, dah bagus dah. Kena isim isyarah. Ini nama dia isim mausul. Isim mausul. Ada 6 saja dalam Quran. So kita tengok Quran ya. Boleh. Okey. Allati. 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 Panjang sikit. Sini allati, datuk. Sini allati. Allati. Ya, dia ada 2 sini. Allati ataupun allai. Allai. Dua-dua boleh. Ya. Ya. Ni allai. I. Ni bunyi dia la i. Okey, bacaan dia. Okey. Okey, sekarang kita kena dalam Quran. Cuba tuan-tuan buka Quran surah Al-Baqarah. Okey. Okey, bila dah jumpa nanti kena tanda. Selalunya tempat lain saya suruh tanda dengan tanda marker hijau. Isim ya. Tanda marker hijau. Siapa yang tak ada Quran boleh tengok sini. Siapa yang belum dapat lagi Quran? Ambil lah. Ni yang Quran yang dah betul. Okey. Dan tanda ya. Tanda. Bila kita suruh buka saja Quran, bila kita mark perkataan tu, tanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini kita belajar saraf. Tebal Quran Okey. Oh, ini statistik. Ada orang tu ambil PhD belajar dengan saya statistik. Belajar dengan Ustaz Nahu statistik. Ya Allah, macam mana nak buat? Okey, tuan-tuan tuan-tuan buka surah Al-Baqarah. Yes. Okey. Kita tengok je Al-Fatihah, ada tak isim isyarah? Ada tak isim mausul dalam Al-Fatihah? Waduh, ada ya? Ada. Okey, ya, donation. Okey, Fatihah ada tak? Jadi kalau orang tanya ada berapa dalam Al-Fatihah? Ada berapa isim isyarah, isim mausul? Ingat isim mausul, isim sambung, conjunctions. Ada berapa dalam Al-Baqarah? Dalam Al-Fatihah? Satu saja. Satu saja. Ya. Siratal lazina. Siratal lazina. Satu ni laki perempuan? Jamak ke tidak? Jamak. Ya. Ya. Jadi bila jamak, maksudnya jalan yang mana untuk ramai lah. Okay? Bukan satu jalan. Many route. Okay? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah kami sembah dan kepada engkau lah kami memohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang engkau kurniakan keberkatan ke atas mereka, bukan jalan yang engkau kutuk sehingga membawa kepada kesesatan. Jauh sekali jalan orang-orang yang sesat. Jadi al-lazina tu jamak. Jadi al-lazina tu refer kepada siapa? Refer kepada jalan kepada siapa? Refer kepada orang. Jalan orang-orang yang engkau memberi nikmat ke atas mereka. Tengok him. Ya. Jadi al-lazina tu bukan kepada jalan, tapi kepada orang. Jalan-jalan, jalan yang
engkau berikan ke atas mereka. Ke atas mereka tu ke atas orang yang baik. Okey, satu saja. Okey, now kita pergi kepada surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Biasanya bila kita beri satu perkataan, kita terus terjemahkan. Ya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni tuan-tuan, nama dia huruf muqata'ah, yang maknanya tidak boleh diketahui oleh manusia melainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al muqata'ah tu maknanya huruf potong-potong. Ya, potong-potong. Alif, baca dia alif lam mim. Okey. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Demikianlah kitab itu yang tidak ada keraguan sama sekali padanya dan ianya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dia terjemahan dia. Allazina ni mana terjemahan dia orang-orang yang. Ya, kita pakai satu terjemahan saja, orang-orang yang. Ya, ada ustaz dia pakai mereka-mereka yang. Mana satu kita tak? Orang-orang yang. Dan dalam fikiran kita mesti ingat itu laki-laki. Jangan kata orang yang. Orang-orang yang. Orang-orang yang tengok yu'minun, dia mesti agree. Orang-orang yang semuanya beriman, yu'minun tu jamak tak? Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib, dan orang-orang dan mereka mendirikan sembahyang, dan daripada apa yang kami berikan kepada mereka, mereka membelanja balik. Itulah maksudnya orang-orang yang bertakwa. Tengok, zalikal kitab, demikianlah kitab itu yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Orang bertakwa ada 3 ciri. Ialah yang pertama, allazina yu'minuna, orang-orang yang beriman dengan sam'ayat, dengan gaib, adanya Allah, malaikat dan sebagainya. Yang kedua, orang ni yuqimunas solah, mereka mendirikan sembahyang. Dan yang ketiga, orang ini wa mimma razaqna, dan what they have given, they spend again, they infak. Jadi berapa ciri orang beriman? Berapa ciri orang bertakwa? 3. Yang pertama, dia beriman. Yang kedua, dia mendirikan solat. Yang ketiga, dia membelanja balik apa yang dia diberikan. Itu kalau salah satu dari 3 itu cacat, maka dia dianggap cacat takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini daripada ayat ini, ahli tafsir mengatakan bahawasanya mana besar orang bertakwa dan orang beriman. Orang takwa mengatasi orang beriman. Orang beriman belum tentu lagi dia bertakwa. Sebab orang beriman ada pagi beriman, malam tidak. Sebab itu iman ini ada pasang sudut. Tapi kalau takwa sentiasa pasang. Ya, sebab dia 3 ada. Jadi yang besar sekali di dalam ciri orang bertakwa ni adalah orang yang berbelanja kepada jalan Allah. Apa yang dia dapat, dia belanja balik. Ya, okey. Wallazina, dan orang-orang yang yu'minuna. Tengok, kalau allazina dia mesti pakai jamak, yu'minuna. Okey, orang-orang yang beriman bima, dengan apa yang unzila, yang diturunkan kepada kau, wama unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, daripada sebelum kau, wabil min qablika tu mana sebelum Nabi Muhammad, wabil akhirati, dan dengan hari akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, mereka semua berkeyakinan. Okey, jadi tuan-tuan bila balik nanti, tuan-tuan baca balik 3 ayat ni dengan terjemahan sekali. Kemudian highlight perkataan dalam tu isim mausul jamak. Okey, ulaika, mereka lah. Ini bukan isim isyarah, ini bukan isim mausul, ini isim isyarah yang jangan ke mana-mana. Kita akan mengajar juga pada hari ini sebab kita kena ajar double. Kalau tidak, minggu depan saya dah siap subjek minggu depan tu, nanti di overlap. Ya, ulaika, mereka itulah ala hudan, yang mendapat hidayah, min rabbihim, daripada Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun. Orang berjaya ni, berjaya
di sisi Allah. Kalau berjaya di sisi Allah, maka berjayalah di sisi manusia. Siapa dia mereka? Mereka ni yang mendapat hidayat. Siapa dia orang yang mendapat hidayat ni? Yang ada 3 ciri, iaitu orang yang percaya kepada gaib, orang yang mendirikan solat, dan orang yang membelanjakan. Solat walaupun 2 diletakkannya, tapi asas. Ya, asas. Kalau kita meninggalkan solat, apa yang kita buat semuanya tak mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu iman dia tiang. Okey, innal ladzina kafaru. Allazina. Sebut allazina? Bukan sebut tu isim mausul. Tengok, bila allazina ramai ke tidak? Lepas tu dia mesti iring selepas tu kafaru. Kafaru ramai tak? Apa dia duduk kafaru? Apa dia duduk kafaru? Kafara. Kafara yakfuru. Pattern 1 bab 1. Lupa tak? Jangan lupa tu. Innal ladzina kafaru itu isim mausul, laki-laki ramai. Sawaun. Sawaun itu similar, sama je. Anzartahum, awak ingatkan mereka, am lam tunzirhum, awak tak ingatkan mereka, mereka la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Okey, la yu'minun, la dengan fi'il mudhari' tu tidak akan beriman. Jadi kalau kita panggil sekali 2 kali tidak datang, tak payah dah. Sebab Tuhan kata ini dah memang dah hukum dah tak payah. Dia dah memang tak boleh buat apa lagi dah. Sebab itu Tuhan kata khatamallah. Khatamah tu tutup rapat-rapat. Ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas telinga mereka, wa ala absarihim, dan di atas mata-mata mereka. Mata-mata mereka terang menerang, tengok masjid terang menerang, tapi tak turun masjid. Sebab Tuhan dah tutup rapat dah. Masa orang azan tu, masa tu lah dia pergi pasal malam. Tuhan dah tutup rapat dah. Ya, rapat tutup. Jadi Tuhan kata pasal Nabi Muhammad ni, sebab turun ayat ni, Nabi Muhammad ni dia risau, dia kata aku duk berdakwah pada orang, tapi saudara mara aku lentang pukang. Jadi dia sedih lah, buat saudara begini, itu macam-macam kan. Tuhan kata, wahai Muhammad, kau jangan risau. Orang macam ni, kalau Tuhan telah tutupkan mereka, dia tak perlu lagi dibuka. Hanya aku saja yang boleh buka. Ini ayat ni turun. Ya. Walahum azabun azim. Bagi mereka yang kena tutup ni, azab yang sangat besar. Azim itu besar. Azim itu ada nama isim. Isim nama dia isim Datuk Mubalarah. Ada tak tu? Ini kita belajar isim mausul. Jadi kita ada 20 lagi isim. Hari ni kita belajar 2, ya. Tinggal 19. Boleh tak? Jadi after 50 time, sebelum pergi Yaman, semua orang tahu jenis isim. Jangan risau. Sahabat saya baru hantar, anak murid saya hantar dari Yaman. Hantar tulis dari Yaman SMS dalam bahasa Arab dengan bahasa Arab. Saya pun jawab dalam bahasa Arab tapi tulis Rumi. Malu saya. Kalau ada tu ustaz, kami lagi maju dah. Okey tuan-tuan. Ya. Tuan Haji dari pasal je tanya benda ni. Okey. Tuan-tuan tengok tak Quran ni, buka Quran ni. Buku Quran ni, ini yang sebenarnya kita nak belajar. Tengok di bawah tu ada tak dalam kotak hitam tu? Ya tak? Itulah sebenarnya yang kita nak belajar. Maksudnya dia menerangkan jawatan-jawatan untuk setiap perkataan dalam Al-Quran itu. Apa jawatan dia? Jadi jawatan ini menyebut kenapa dia bagi depan. Kenapa dia bagi depan? Kenapa dia bagi bawah? Kenapa bagi atas? Semua dia menerang dalam ni, dalam petak bawah ni. Yang saya kata belajar belasan tahun. Okey tuan-tuan. Sila buka ayat Fatihah. Ayat Fatihah. Cuba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak tak?
Alhamdulillah. Nampak tak? Alhamdulillah. Bagi apa alhamdulillah? Bagi? Alhamdulillah. Bagi akhir tu. Bagi akhir alhamdulillah. Bagi depan. Dhamma. Kenapa dia dhamma? Sebab dia jadi mubtada. Ya. Isim mubtada. Jadi ini kita belum pergi lagi sebab kita belum habis komponen lagi. Hari ni kita baru belajar komponen. Okey. Bila tuan-tuan dah habis komponen, tuan-tuan akan belajar apa tu? Cuba buka muka surat Lam. Muka surat Lam. Ni, yang ada ni. Yang ada ni. Ini sampam ni besok tuan-tuan jangan lari. Seronok ni. Ni, dalam ni. Yang ada gambar macam ni. Nampak tak? Buka dulu. Okey. Jadi bila kita sudah belajar komponen, ni, yang ni. Yang ada muka surat Lam. Ni Lam. Macam tu. Yang tu. Ni tu ni. Muka surat Lam. Okey. Itu sebenarnya saya beritahu kalau orang belajar zaman dulu makan masa hampir 15 hingga 20 tahun nak tahu yang dalam petak tu. Tapi tuan-tuan dengan program kita ni tuan-tuan dapat within 50 times meeting only. Percayalah. Within 50 times meeting saja tuan jumpa. Okey. Kalau tuan-tuan percaya, tengok alhamdulillah. Ini yang Datuk dah tanya, ini yang saya buka rahsia ni. Ya. Okey. Ya. Pen. Ada. Cari yang besar. Okey. Tahu. Ni ada. Ni ada. Okey. Ni dah bagi. Okey, alhamdulillah. Ya. Okey, saya tunjuk jalan ya. Okey, ini isim mausuf faham tak? Nanti kita nak pergi satu isim lagi, isim isyarah. Lepas tu kita pun habislah kelas hari ni. Okey? Ni tuan-tuan. Ni alhamdulillah. Ada tadi. Alhamdulillah. Tak, ada. Alhamdulillah. Ni. Okey, tuan. Tuan-tuan buka Fatihah ni. Tengok perkataan alhamdulillah. Ini alhamdulillah ni isim. Di bawah tu dia tulis mubtada. Okey? Mubtada. Okey? Nampak tak? Okey. Ya? Yang tu kecil sangat? Saya dulu, saya pergi Seremban, saya beli 20 cermin mata. Satu dia harga RM2. Saya tak khabar kedai RM2. 20. Tapi bila seorang pinjam, dia tu ambil je. Saya kata mahal tu, RM20 satu tu. Padahal RM2 je. Pakai. Sebab untuk nak pakai ni kan. Tapi dah lama dah. Saya kata ambil lah. Dia kata dah selesa Ustaz. Beli yang RM50 tak sesuai. Yang ni lebih sesuai. Betul tak RM2? RM2. Jadi kalau tuan-tuan ada jumpa, belilah RM2. Jangan tak? Okay. Saya nak tunjuk ya. Okey, tunjuk. Okey, tak. Jadi tuan-tuan, okey. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di sini yang dia kata, tengok muka surat pertama tu. Ni yang pertama. Yes. Yang pertama ya. Okey. Yang pertama. Okey, yang pertama. Okey. Tuan tengok yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tengok yang nombor yang ke-10. Muka surat Lam. Nampak tak? Okey, semua orang nampak ya? Muka surat 10. Tenang, surat 10. Okey. Nampak tak? Tak apa, saya pergi cek semua. Jadi, bila kita habis belajar komponen ni, tuan-tuan akan baca dengan sifir ni. Nanti sifir ni kita akan fotokopi, luminate. Jangan simpan di situ. Nampak tak tuan? Tak ada? Ni. Okey. Ni muka surat. Muka surat Lam. Ni. Ni. Cuba tanda ni. Nombor 10. Ni, cuba tanda ni. Okey? Ni. Tanda. Okey, tanda. Tanda je. Tanda je. Nombor okey, tanda besar-besar. Okey. Boleh saya pergi ke tunjuk? Boleh Jumpa? Untuk isim
Ini fi'il. Untuk isim. Ni. Ni isim kan ni? Isim. Ni. Tanda besar. Besar. Okey. 10. Yes. Okey, tanda. Yes, tanda. Kalau tahu ni seronok. Ada. Ni marfu', ni mansub. Okey. Siapa ada Quran? Tak bawa? Ni. Kak Yang. Ni tengok isim. Isim. Ni tanda. Mubtada. Ada Kak Jah? Mubtada. Yes. Ini ada? Okey. Orang belakang dah? Mana Quran? Tak ada Quran? Tak bawa. Okey. Nombor 10. Okey, tanda besar-besar. Nombor 10. Okey. Orang yang dapat? Sorry, saya lalu sini. Sepatutnya saya lalu. Ini tengok isim. Ni. Nombor 10. Ni. Tanda besar-besar sikit. Ni. Mubtada kan? Mubtada. Tengok dulu. Ada tak mubtada? Sana tak ada? Allah. Sana tak ada Quran? Ada tak? Tak bawa. Lain kali Quran mesti bawa. Beli troli. Ini. Ini PN. Ini isim. Nombor 10 ni. Ni. Okey. Tuan-tuan, kena bawa Quran lain kali. Sebab itu sifir calculation. Bila kita kata alhamdu, ingat, alhamdu tu isim ke fa'il? Isim. Kita kena buka isim. Ini isim. Faham tak? Okey, di sini ada isim. Kemudian di sini ada fa'il. Okey? Dan di sini ada haraf. Okey? Tuan-tuan, saya kata 50 kali kenal ni. Mengalah Mufti Selangor. Jadi tuan-tuan, tengok sini. Tuan-tuan, bila tuan-tuan buka Quran, alhamdu, makna dia segala puji. Okey, kenapa dia baris depan? Sebab dia mubtada. Apa makna mubtada? Mubtada ni subjek. Apa juga isim yang mula-mula duduk, maka dia mesti jadi mubtada. Bila dia mubtada, dia mesti baris depan. Jadi isim baris depan ada 8 sebab. Sebab pertama dia jadi yes. Senang tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah boleh baca ni, tengok saya punya bersungguh ni, boleh baca buku Quran yang mu'jam ni, boleh baca dengan bagus. Tuan-tuan boleh jalan sendirilah. Tak payah lagi letak pi. Tak ada letak pi. Tak payah lagi. Saya bukan banyak sangat ilmu, saya hanya menunjuk cara bagaimana nak baca. Jadi kalau tuan-tuan baca, bolehlah. Okey? Boleh tak? Okey. Sekarang ni habis. Okey. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran yang ada al-lazi. Yang ada al-lazi, yang ada isim mausul, apa dia kata? Okey. Okey, tuan-tuan. Dia situ dia kata mudhaf. Dia tak khabar di situ nama isim. Dia khabar kedudukan dia. Dia jadi mudhaf. Mudhaf tu maknanya jadi penyandar, possess. Okey? Tuan-tuan jangan risau. Perjalanan kita ni jauh lagi ni, tapi kita laju. Tuan-tuan jangan risau. Saya gunakan betul-betul blue ocean, apa dia kata. Blue ocean ni maknanya kita buat apa cara yang boleh asalkan kita bahagia. Betul tak? Pasal apa kau nak belajar di Mesir, tuan-tuan pergi di Mesir ni lama. 10 tahun. Ini tuan-tuan belajar 50 kali je. Kita blue ocean ni maknanya kita buat dengan cara apa saja pun asalkan tuan-tuan boleh baca. Saya promise 50 kali perjumpaan boleh baca jadual ni dengan bagus. Sekurang-kurangnya 50%. Ya? Bakaran ni yang ala ni badal lah. Okey. Yang di bawah tu dia sebut jawatan. Macam mubtada tu jawatan. Dia tak khabar nama dia isim, tak khabar. Dia khabar jawatan saja. Ingat, jawatan perkataan dalam bahasa Arab ada 4. Ni boleh salin ni. Dalam bahasa Arab, jawatan dia, tengok saya tak boleh berhenti macam Famoga, tahu tak? Pernah tengok Famoga? Famoga yang bercakap dalam TV tu. Dia tak boleh berhenti ya. Ni, tuan-tuan, jawatan itu baris.
dalam Al-Quran ada 4 jenis baris, 4 jenis jawatan. Macam alhamdu ni jawatan dia bagi depan. Kenapa dia bagi depan? Kerana dia memegang jawatan mubtada. Boleh? Okey. Jadi jawatan ni dalam bahasa Arab ni kita kata jawatan ada yang pertama dia panggil marfu'. Marfu'. Yang kedua mansub. Yang ketiga majrur. Yang keempat majzum. Tuan-tuan salin je. Ya. Okey. Tak apa. Jangan risau. Tengok saya bukan banyak nak pergi. Marfu' ni tuan-tuan baris depan. Mansub baris atas. Majrur baris bawah. Majzum baris mati. Majzum. Okey, ini saja 4 jenis. Ini saja 4 jenis. Tuan-tuan nampak tak ni? Ini je. Ini ringkas ni tuan-tuan. Ingat. Marfu' berbaris depan. Sama ada berbaris depan 1 atau 2. Tanwin. Boleh? Okey, betul tak ni? Ingat. Kalau berbaris depan sama ada 1 atau 2, kita kata marfu'. Bahasa Arab kata marfu'. Tuan-tuan nak bahasa Arab ke bahasa Melayu? Cuba jawab. Arab ke Melayu? Bagi Arab tak faham. Marfu' tu berbaris depan. Ya, kalau di sini baris depan 1, di sini baris depan 2 di depan on, 1 depan, 2 depan on. Yang ni 1 di atas, 2 di atas an. Betul tak? Kena? Ingat tak? Yang ini 1 di bawah, 2 di bawah in. Yang ni tak ada ing, dia kosong je, mati. Boleh tak? Semua perkataan Quran ada 4 jenis baris saja. 4 jenis baris saja. Pegang dulu 4 jenis baris saja. Tuan-tuan sebutlah. Ada tak lagi baris lain? Tak ada. Bagi ni saja. Alhamdu bagi apa? Yes. Bagi depan. Sebab bagi marfu'. Sebab dia ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia kata hamdun. Okey, faham tak? Bila hamdun, ini maksudnya common. Bila alhamdu, dia panggil proper. Proper and common. Boleh tak tu? Tuan-tuan tengok. Mari tengok Quran sekarang ni, kau tak percaya. Ada tak bagi lain lagi? Ni. Okey, home. Ni, home. Bagi apa? Sebut je. Sukun. Sebut dia sukun. Ni home ni. Home ni bari mati. Apa tak? Mi mati tak? Kalau tuan kata mi ni hidup, tak darah lah saya. Okey. Yukinuna. Mati atas ke bawah? Atas. Ulaika. Atas ke bawah? Okey. Ala. Atas bawah? Ni hudan. Atas bawah? Atas 2. Min. Hidup ke mati? Mati. Him. Hidup mati? Mati. Jadi, bila kita mengkaji dalam bahasa Arab, huruf yang terakhir tu yang jadi sebab. Bukan huruf lain. Huruf yang terakhir tu. Macam ulaika, huruf akhir. Hudan, huruf ya akhir. Min, huruf akhir. Huruf tengah-tengah tak ada. Innal ladzina kafaru. Ini, nakafaru ni. Huruf yang akhir hidup. Okey, ra ni. Ini tak ada tanda pun ni. Kosong. Sebab ini menunjukkan domain. Betul tak? Okey, jangan risau. Ada 4 saja. Cuba sebut. Marfu', mansub, majrur, majzum. Tuan-tuan ya? Sebab itu pengajaran ni kreativiti tuan-tuan. Tuan-tuan, tengok sini. Ni, jangan cakap-cakap. Tengok sini. Orang Indonesia tu kan dia cukup suka. Bapak mengajar, saya tak puas lah bapak. Saya tak puas lah tu. Murid-murid bapak suka tak? Dia suka. Dia suka, gembira cerita. Okey, tuan-tuan. Okey, dengar sini. Dalam Al-Quran ada berapa jenis huruf? Ada berapa jenis huruf? Dalam Quran.
Ilmu nahwu ada berapa jenis huruf? Jangan lupa, hari pertama. Isim. Fi'il. Haraf. 3 ya. Ha, 3. Ha, 3. Okey. Isim, tengok ni. Isim hanya menerima bagi depan. Dan dia menerima bagi atas. Dia menerima bagi bawah. Isim tak menerima bagi mati. Setakat ni boleh? Dapat ni macam ni? Tuan-tuan nampak tak ada bau air? Bila tak ada bau air ni hebat-hebat lah. Ada bau. Orang yang bau air ni sebenarnya kita punya ni. Air ni kita punya talian hayat. Jadi kalau tuan-tuan bukan untuk saya ada tu. Ada. Jadi kalau tuan-tuan rasa penat, minum air setegak. Air tu oksigen. Ya, minum air setegak. Okey, tuan-tuan. Isim ni isim. Bagi depan. Nak kena isim 4 tanda saja. Minggu depan kita akan beritahu. Bila dia isim, dia mesti bagi depan. Sama ada dia bagi depan, bagi atas, bagi bawah. Alhamdu isim, dia bagi depan. Dia tak boleh jadi lagi bagi bawah. Sebab dia dah ambil bagi depan. Kenapa dia ambil bagi depan? Sebab dia jadi mubtada. Isim berbaris depan ada 8 sebab. Seronok tak? Suka tak? Suka. 8 sebab. 8 sebab saja. Bila jumpa saja isim, 8 saja. Hanya sejari setengah. Seronok tak? Sebab itu saya gembira sangat bila saya faham. Nak faham ni susah ni, 8 sebab saja. Dalam Quran 8 sebab saja isim balik depan. 8 sebab saja. Sebab pertama, kalau dia duduk sorang-sorang kat depan, kena kata dia Muhammadun. Sebab pertama dia sorang-sorang, dia single. No other word. Macam ni, alhamdulillah depan-depan kan. Itu sebab. Sebab yang kedua, 3, 8 minggu depan. Okey. Isim balik atas 12 sebab. Ni, boleh tak? Isim baris bawah 3 sebab. Isim tak ada baris mati. Senang tak? Baris bawah, baris atas, baris depan, tanda dia dhamma atau tanwin. Ini tanda dia atas atau tanwin baris atas. 2 di ataan, 2 di bawah in. Dia yang kita belajar sejak kecil tu kan. Ni atas. Sebab dia baris bawah ada 3 sebab saja. Ya Allah, 3 sebab saja. A'udzubillahi minasyaitani rajimi. 3 sebab saja. Ramai kori-kori kita mati dah meninggal dunia tapi tak tahu apa sebab isim tu bagi atas, bagi depan, bagi bawah. Tapi berlagu kan sedap. Betul tak? Itu yang perjuangan saya. Rugi tak? Rugi. Imam-imam yang untuk jadi imam sembahyang ramai tak? Tahu tak dia? Kalau dia tahu, dia kata alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bagi depan, tanda dia dhammah. Dia kena kata dalam sembahyang bukan begitu. Mana dia tahu? Okey. Okey, tuan-tuan. Fi'il. Fi'il. Okey. Okey, fi'il ada 3. Madi, mudhari', amar. Tahu tak madi? Madi, tahu tak madi? Okey. Fi'il madi semua pakai kecuali ni. Fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari'. Ini. Ja tak ada. Okey. Okey. Jadi jangan sekali. Ini kita promo aje ni. Okey. Okey. Saya tulis lah. Sebab dia dah kacau ni. Okey. Okey Ni dah ni. Dah ni. Kalau saya akan buat cepat sangat, nanti kelas cepat habis. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il madi, fi'il. Okey, fi'il ya. Madi. Madi satu Madi 1, 2, 4. Madi 1, 2, 4. Okey, salin je. Mudhari'
Satu, mudhari'. Tuan-tuan salin ya. 1, 2, 4. Amar, amar, amar. 1, 2, 4. Okey, itu je. Okey, ni. Haraf. Haraf 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senang je. Itu salin dulu. Okey. Tuan-tuan salin tu jangan tanya lagi saya. Explain pasal itu tak masuk silibus lagi. Okey, tuan-tuan. Kita rehat sekejap. Sambil-sambil kita minum. Okey. Lepas tu kita pergi kepada isim yang kedua. Isim yang kedua, isim isyarat. Oh, sekejap nak asal lah. Jadi kita belajar hari ini tentang saraf. Ya, antara salah satu sebab kita belajar saraf, kita nak tahu nama-nama isim di dalam Al-Quran. Jadi kita belajar ada isim dhamir, dah belajar ada hari ni isim mausul. Sekarang ni we move to isim isyarah. Okey? Dah hujan dah. Okey. Kalau tuan-tuan tengok Quran ni, muka surat jim tu, ha, dal, ha, itu semua cara-cara nak membaca Quran ni. Saya yakin muka surat ni dah, yang Quran ni daripada awal tu ni, yang ada yang sebelum jadual ni sebelum jadual ni yang dalam bahasa Arab lah. Okey. Tapi sahabat saya yang balik dari Yaman, dia boleh baca bahasa Arab dengan bagus ni. Dia kata, ustaz, di Yaman buku ni banyak ustaz. Dia kata, orang belajar benda ni lah di Yaman sekarang ni. Orang Malaysia ramai, orang Singapura ramai. Okey. Jadi tuan-tuan, sahabat saya beritahu, Ustaz Allah saja yang mengajar nahwu saraf ni sekarang ni. Dia kata yang mengajar ni. Yang lain tu mengajar bahasa Arab komunikasi je. Saya kata, betul ke tidak? Ya, tak ada. Kalau tuan-tuan keluar dari sini, ada tak dia panggil pusat bahasa Arab sebelah kiri tu? Kedai. Dalam 3 km dari junction tu, ke Kuala Lumpur, ke ada pusat bahasa Arab kan? Saya pun nak tanya apa dia buat. Okey? Okey. Now kita belajar tentang isim isyarat. Isyarat. Tuan-tuan ingat isim isyarat, lampu isyarat. Ya? Lampu isyarat. Ini subjek untuk hari ini. Yang tadi subjek untuk minggu lepas. Okey, isim isyarat. Isyarat, tunjuk. Isyarat tunjuk Tunjuk dekat, tunjuk jauh. Bila masa kita pakai isyarat ni? Bila masa? Selalunya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan? Orang tanya lauk apa masak? Lauk tunjuk. Betul tak? Ramadan. Kan tuan-tuan ni? Ya. Ya? Jazam. Ya. Tuan-tuan, ini kalau mati jazam. Ya. Kalau baris bawah majrur. Okey. Kalau baris atas mansub. Kalau baris depan marfu'. Ini je tuan kena hafal dulu. Ya. Itu pangkat dia. Macam saya jawatan korporal. Saya pakai apa korporal? Korporal ni, ini jawatan korporal major, tapi dia punya pangkat dia tu secekok tu, kalau ini dipanggil raf'un. Boleh tak? Aduh. Okey. Nama dia lain-lain dia. Nama dia tak ada, sama je. Okey.
Okey. Dan Tuan Haji tanya, ni marfu' jawatan. Pangkat dia, gelaran dia raf'un. Sama tak dengan? Ada tak root dia? Root dia kan raf'un kan? Mansub gelaran dia nasbun. Majrur gelaran dia jar. Majzum gelaran dia sukun. Sukun. Nama dia sukun. Ni nama dia sukunun. Ini jarun. Ini nasbun. Ini raf'un. Ya, boleh? Okey. Okey. Kalau kita tengok perkataan alhamdu tadi, ini kita kata marfu'. Ya, marfu'. Ini marfu'. Dan ini juga kita kata raf'un. Tanda dia dhammah. Okey. Kalau kita nak kata alhamdu isim marfu', boleh. Ataupun alhamdu isim rafa', boleh. Dua-dua nama sama. Jadi orang keliru sebab inilah, sekali raf'un, sekali marfu', sekali nasbun, sekali mansub. Jadi tuan-tuan nak pakai dua ke nak pakai satu je? Satu je lah kan. Okey. Tapi kalau nak pakai satu, pakai inilah. Ya, okey. Pasal marfu' tu berbaris depan. Berbaris depan. Ini baris depan. Mansub berbaris atas. Ini baris atas. Tandanya ini. Majrur berbaris bawah. Jar baris bawah. Okey. Majzum berbaris mati. Sukun tanda dia. Sukun tak selalu dengar. Ya. Dia selalu dengar ujung sukun. Ya, sukun. Betul lah. Selalu dengar sukun. Sukun. Sukun ni dia punya kedudukan dia. Tapi pangkat dia majzum. Baru dengar, baru pertama kali dengar. Tak, yang sukun dengar, yang majzum ni baru dengar. Baru dengar ya. Jazam. Jazam. Ingat sukun ni, jazam ni mean 360 degree. No comment. Putus. Bila ini majrur, sometimes can be mansub, sometimes can be marfu'. But when this one 360 darjah mean putus. Bila putus, they never goes to this three. Itu maksud dia. Itu teori orang Arab. Okey, tuan-tuan ingat tak? Nombor Arab asal. Nombor Arab asal. Nombor kosong. Nombor kosong Arab. Zero. Bila orang putih dah ambil nombor Arab, dah kena curi dek orang Arab, dek orang putih, dia akan kembali kepada teori asal. Teori asal nombor kosong ni dot, tak? Tak dot. So dia kembali dot. Balik. Okey. Ini teori nombor, ya. Nombor satu, saya kan baru nombor satu orang putih. Orang Arab ni betul. Bila orang putih curi nombor ni, dia senggan sikit nombor satu. Okey. Sebab itu nama dia Arabic numerical, Arabic numerical, nombor Arab. Tak malu pula dia. Nombor orang Arab sebenarnya ini dia. Bila orang putih dah ambil, dia pusing kan? Betul tak? Okey Nah, nombor 3 orang Arab sebenarnya ini asal nombor 3. Tapi bila dah kena ambil, dia pusing. Okey nombor 4, 5, 6 semua ada. Jangan ke mana-mana. Okey. Sekarang kita pergi kepada isim isyarat. Kita tengok dalam Quran isim isyarat. Okey. Tuan-tuan, jangan tutup lagi Quran hijau. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi kita belajar nahwu dan saraf, kita nak tahu bagaimana, nak tahu gelaran untuk setiap perkataan, dan juga kita nak tahu apa jawatan setiap perkataan. Kita akan tahu. Okey. Isim isyarat. Okey, isim yang ketiga ya, isim isyarat. Isim isyarat ni dikatakan tunjuk.
isim tunjuk. Tunjuk. Tunjuk, ya. Tunjuk. Okey. Macam kita kata this, that, those. This, that, those. Tapi orang putih tak ada lelaki perempuan, sama je. Ya. Orang Arab dia ada special term dia pakai, ya. Jadi untuk ini dia ada muka surat dia, iaitu 77 muka surat dia. Turn to page 727, ya. 727. 77, ya. 77. Bila baca di rumah, tuan-tuan baca dah 77. Tapi hari ni okey, 75, 76, 77. Okey. 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 Haza. Hazi. Baik. Haulai. Okey. Okey. Okey, boleh rehat 1-2 minit. InsyaAllah. Okey. 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 Tuan-tuan, isim isyarat ni. Jadi boleh kenal tak isim mausul? Jangan keliru dengan isim isyarat. Isim isyarat ada sikit perbezaan. Dia ada isyarat jauh, isyarat dekat. Itu dia. Ya. Macam isim mausul, Datuk, tak ada jauh dekat. Yang ada laki perempuan dia. Ada laki satu, laki dua, ya, perempuan 1, 2, 3 kan. Tapi isim isyarat sedikit kompleks. Comparing isim mausul. Apa ni isyarat? Tanda, tunjuk. Okey, tunjuk, ya, isim isyarat. Okey, isim isyarat, isim tunjuk seperti haza. Haza Abdullah. Boleh tak? Betul tak? Cuba Datin sebut, Datin. Cuba Datin sebut. Ya, ini tak boleh kata haza. Datin sebut Datin. Datinnya. Tak boleh. Hazihi lah. Perempuan. Hazihi. Haza Abdullah. Datin sebut. Hazihi Aisyah. Laki lain, perempuan lain. Dalam Quran, inna hazihi ummatukum. Inilah umat kamu. Ya, okey. Yang pertama sekali, tuan-tuan. Tuan-tuan pelan-pelan je. Saya tak nak laju-laju sebab nak kejar masa kan. Ini dipanggil qarib. Qarib ni mana dekat. Qarib, rakan qarib. Ada dua jenis isim isyarah qarib. Seperti haza. Qarib. Ini qarib. Haza qarib. Kalau nak kata haza profesor, tak boleh. Pasal dia jauh. Kalau kita boleh pegang dia, kita hazi profesor Tuan Bahrum. Itu boleh. Kan? Kalau di sana, kena kata lain. Zalika. Zalika. Zalika profesor. Kalau zalika Datuk, salah. Kena Datuk hazihi. Haza Datuk Zainal. Kalau kata hazi Datuk Zainal, ada masalah. Ya, haza Datuk Zainal. Ya, okey. Dalam Quran dia kata inna haza sirati mustaqima. Inna haza. Ini jalan saya yang
lurus. Boleh ni? Boleh? Haza. Okey. Kalau jauh, dipanggil ba'id. 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 Cuba sebut ba'id. Ba'idun. Ini qaribun. Qaribun. Okey. Okey. Qarib, ya. Ba'id. Okey. Jadi kalau ba'id, tuan-tuan, kena sebut zalika. Zalika. Ya. Ya. Okey. Qarib, ba'id. Okey. Zalika. Zalika artinya dia tu, demikianlah, itu dia. Kalau saya kata zalika Abdullah, salah. Kena kata haza Abdullah. Okey? Okey. Zalikal kitab. Tuan-tuan tengok ni. Tengok ni. Tengok dalam surah Alif Lam Mim. Okey. Okey. Surah Al-Baqarah. Tengok ni. Alif Lam Mim, nampak tak? Zalika. Kita tahu zalika ni isim isyarah. Isyarah jauh ke dekat? Jauh. Kenapa jauh? Kenapa jauh? Dia kata demikianlah kitab Nun. Bukan ni. Kalau ini haza. Demikianlah kitab Nun. Jauhnya kitab yang Tuhan bersumpah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, iaitu kitab yang dimaksudkan adalah kitab yang duduk di Lauh Mahfuz. No. Itu yang azal. Yang azali itu. Yang duduk di tepi dinding ini bukan azali, itu hadis, itu baru. Yang asalnya adalah Nun. Ini simbol saja, betul tak? Zalika, demikianlah Nun Sanun, orang Negeri Sembilan kata. Kitab itu dia bawa dalam bentuk proper. Alkitab tu, kitab itu yang tidak ada ragu padanya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Itu maksud dia baik. Jauh. Okey. Haza dekat, zalika baik. Okey. Kenapa? Dalam Quran zalik ada fathah. Ada alif, satu alif dua harakat. Zalika. Macam itulah tu ada fathah kan? Ada tu alif kecil. Ya, haza tu ada alif kan? Yang ni zalika ni ada alif kecil tu pada za tu. Ya. Okey. 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 Kemudian, tuan-tuan, yang korib ni, jangan lupa tadi ada laki-laki, ada perempuan. Ya? Ini laki-laki, ini perempuan. Jangan lupa, ini muzakkar, ini nas. Kenapa diam je? Orang sana dapat tak? Setiap isim isyarah macam isim mausul juga. Ada laki-laki, ada perempuan. Tinggal lagi isim isyarah, dia ada dekat, ada jauh. Dekat laki-laki, dekat perempuan. Jauh pula, jauh laki-laki dan jauh perempuan. Ya. Kalau laki-laki zalika, kalau perempuan tilka. Pernah tak tilka? Jadi sekarang tahu tak tilka? Okey, tilka. Zalika. Haza. Okey, haza. Ni. Zalika. Tengok baris akhir. Tuan-tuan. Haza ni baris apa? Baris apa? Sukun. Ni bagi apa? Fathah. Jadi ini mansub tak? Ini majzum tak? Kan ingat tadi yang 4 tadi? Ingat tak yang 4 tadi? Majzum. Jangan lupa tu. Jangan lupa.
Nanti besok kita akan masuk bacaan dia. Okey. Haza. Okey, tuan-tuan. Mencemburui waktu. Laki-laki ada satu. Ada dua. Dan ada tiga. Okey, perempuan pun ada satu, ada dua, ada tiga. Okey, kena faham tu. Yang ini pun ada satu, ada dua, ada tiga. Yang ini pun ada satu, ada dua, ada tiga. Tengok tu, banyak dia kan. Beza dengan isim mausul, isim mausul ada satu saja, tak ada qarib, tak ada ba'id. Okey. Okey. Ya. Okey, tuan-tuan, boleh? Kita nak asar ni. Okey, boleh? Okey, minggu depan kita terangkan ya. Okey, tuan. Isim isyarah dekat laki-laki satu haza. Ya, haza. Lelaki dua tambah nun hazani. Bunyi dia hazani. Lelaki tiga, tuan pernah dengar tak haula? Pernah dengar tak haula? Haula'i umuqra'u kitabiah kan? Haula. Haula ni artinya mereka itulah. Ini majrur. Bukan haula'u, hazani. Ini majrur. Ini sukun. Haza, hazani, haula. Ya, haula. Okey. Kalau perempuan hazihi. Kalau dua hatani. Hatani. Kalau jamak sama saja. Ula sama. Sama. Okey. Sama. Okey. Sama. Okey. Okey. Kita dah nak asar. Tuan dah salin ya? Ini nanti saya terang minggu depan. Kenapa tuan? Sakit pinggang ya? Nanti kena buat minyak angin lah. Tak apa. Ini jihad. Okey ya. Okey. Balik nanti perhatikan dia. Ya, Datuk ada masalah. Ya. Ini bunyi dia haula'i. Ini saya tu dah. Ni haula'i. Ini bunyi dia. Banyak sangat-sangat dalam Quran. Ini isyarat dekat untuk perempuan ramai dan lelaki ramai. Sama. Ya? Tuan-tuan rasa seronok tak belajar ni? Banyak kan? Saya kata dulu 2250 tajuk kecil. Tapi I make it with 50 times meeting only. Tuan-tuan. Sistem ni kan ni. Ni kau tak ada sistem tak boleh. Okey. Kalau jauh laki-laki zalika. Ni. Cuba sebut zalika. Zalika laki-laki. Kalau perempuan tilka. Ada tak dalam Quran tilka? Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din mimman kallamahullah. Tilka ayatullah. Perempuan kan? Jadi tuan-tuan tahu dah sekarang ni. Mansub. Fathah. Kalau ini, kalau kata marfu' tak darah lah saya. Ini fathah. Very, very common sense. Orang putih kata. Ya. Okey. Kalau musanna, tanika. Okey. Tanika. Ni tuan-tuan ni. Ni Datuk. Nikah. Okey. Okey.
Perempuan kena duduk perhati di rumah betul-betul, tengok betul, perhatikan betul-betul. Bila kita deri ayat kita besok, seronok. Lepas tu tuan, untuk jauh perempuan ramai dipanggil ulaika. Pernah dah ulaika? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Ini ada dalam ada mak wajib tak? Kak ya? Ada mak wajib tak? Ulaika. Ada mak wajib kan? Ada mak wajib mutasil. Ulaika. Okey. Untuk jauh laki-laki ramai sama je ulaika. Bunyi dia ni. La i ka. Sama je. Sama je. Inilah saja dua jenis isim yang susah. Yang 18, 19 lebih lagi tak susah. Yang susah pertama dhamir. Yang kedua dua isim ni. Yang susah-susah, yang menjadi orang hantu. Susah nak faham. Kalau tuan-tuan boleh terima, ya puan. Ya, yang mana zalika? Ni. Ni, yang kedua. Zanika. Sama. Zanika. Laki-laki dua. Ya, zanika. Ini tanika. Beza kan? Yang sama haula. Laki perempuan sama. Tapi tuan tengok ni. Mak apa tu kat yang? Ula, mak apa? Mak wajib tak? Ni semua mak wajib. Sini pun ada mak wajib. Ini pun mak wajib. Ahli tafsir saja yang boleh nyatakan kenapa Allah Ta'ala letak itu huruf mak di situ. Bacanya macam mana? Bacanya kalau nak berlagu, kena tinggi. Ulaika ala. Baca. Itu dah mula tu. Mula tu. Dia punya lagu. Okey, sebelum subuh pula. Sebelum masuk waktu, tuan tengok ni. Okey. Ya. Tengok di mana isim isyarah. Ni kan? Zalika. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ulaika ni, macam mana kita nak tahu ni ulaika ni laki perempuan? Sedangkan dia dua-dua, laki sama perempuan sama. Untuk jauh ke dekat? Untuk jauh kan? Jadi kalau kita nak tahu mereka ni laki perempuan, kita kena tengok sebelum ayat ini, selepas ayat ini ada tak domain laki-laki? Ada tak domain laki-laki? Ada home. Ini ada home. Maknanya ulaika ni untuk laki-laki. Untuk laki-laki di sini maksudnya perempuan pun masuk. Okey? Wa ulaika. Kenapa di sini dua-dua wa ulaika? Semuanya jauh. Semuanya. Maknanya Tuhan terangkan, maknanya orang yang macam di atas tadi, yang bertakwa tadi, mereka itu sebenarnya orang ni tak payah kisah lagi. Dia hidup di atas landasan hidayah Allah. Tak payah lagi sampai mati. Dan mereka inilah Tuhan kata wa ulaika humul muflihun. Maknanya dua ulaika jauh, duduk dekat-dekat, itu dalilun bahawasanya orang ini memang duduk di bawah jaminan Allah. Kalau sekiranya dia mendapat apa juga ujian dalam hidup dia, jangan takut. Ujian itu bukan lain untuk memertabatkan iman dia lebih lagi, supaya mereka dapat ulaika banyak lagi. Jadi bila kita belajar tafsir, kita akan tajuk kenapa ulaika dekat-dekat. Dan kenapa pula ulaika tu ada mak wajib dalam tu? Kenapa? Kenapa Tuhan tunjukkan? Okey? Okey. Habis dah. Ulaika tak dah. Jadi, okey, ada macam ni? Tak ada dah. Di situ duduk dua ulaika tu. Tak ada dah.
Tak ada lagi dah isim isyarah, tak ada dah. Tak ada dah. Mana lagi tak ada dah. Ya, ni dah satu lagi, ulaika. Ulaika ni, tuan-tuan, ulaika ni laki perempuan ni. Sedangkan ulaika untuk laki perempuan. Laki perempuan. Laki-laki muzakkar sebab allazina. Sedangkan dia boleh pakai untuk perempuan. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Orang-orang yang sesat ini, mereka telah menukarkan kesesatan dengan hidayat. Oh, alangkah untungnya mereka, Tuhan kata. Dan mereka ini tidak mendapat hidayat. Dia pakai ulaika. Kalau tuan-tuan belajar tafsir dengan Dr. Abdullah Yassin, pernah dengar tak Dr. Abdullah Yassin? Ya? Seronok belajar. Dah faham nahu, seronok belajar. Faham nahu, dia akan terangkan ulaika ni isim isyarah untuk jauh, laki-laki perempuan pakai. Jadi bila begitu, termasuk juga perempuan. Okey? Ada masa lagi? Ya. Ya, tak dengar puan. Kita patut ada mikrofon ni. Laki-laki. Iyalah. Ya, terpakai untuk perempuan. Jadi orang yang beriman tu bukan perempuan saja, bukan laki-laki saja, perempuan juga. Sebab itu ulaika ni dia pakai satu saja. Bila sebut ulaika termasuk wanita. Orang yang beriman pun juga wanita, bukan laki-laki saja. Ya, walaupun. Jadi mana dia yang dikatakan dia kongsi haula. Haula ni kalau haula baik, orang perempuan pun sama juga dengan laki-laki. Ya? Ciri-ciri dia mesti yang tadi beriman tu kan. Okey. Setakat ni boleh? Boleh setakat ni? Siapa yang tak boleh jangan risau. Tanya orang yang boleh. Okay, ya. Tanya orang boleh. Saya siapa dia Puan Faridah sini? Ambil. Isim isyarat ya. Korek dengan baik. Ya. Isim mausul satu saja. Satu saja. Dek tolong bagi kat puan tu katakan ni. Kelas kita yang proper kelas dengan sijil semua sekali ada. Sini pun ada sijil juga. Kita akan buka 20 hari bulan ni. Kita ada 2-3 tempat lagi untuk orang yang dah belajar dengan saya. Siapa nak datang boleh di Shah Alam hari Ahad pukul 10 hingga pukul 11.45. Itu proper kelas. Sini bukan tak proper. Itu kelas memang bisnes betul-betul. Dari mula, dari alif bata. Orang pakai Islam pun ada. Kalau siapa yang, tapi saya recommend siapa yang nak belajar lagi sana. Jadi dapat pemahaman yang cepat. Sebab dia di sana dia based on training the trainers. Orang yang datang tu semua nak mengajar. Ya. Hari Ahad kita mula 20 hari bulan. 2 hari lagi. Okey. Okey, ada apa nak tanya? Sini bukan part time. Sini ni kita kira lebih kepada macam sana tu dia daftar betul company handle. Sini lain bersekian. Yuran sana pun tinggi. Okey. Dia ada yuran sana. Sini kita sumbangan dia. Okey, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa limasyayikhina wa liman ahabbana wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil 'azaimi wal makirin. Allahumma ya mujral bihari al-uyun ya man ja'ala khazainahu bainal kafirin
وعلم أنك قبل أن يكون الناس نخلق من تسكن من جرة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تتحفنا بالجلالة والمحبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة يا الله يا الله استجب اللهم دعانا يا الله استجب اللهم دعانا يا الله استجب اللهم دعانا يا الله وحكي فيك رجاءنا وأدخلنا في خير المسؤول بسنك لك إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول لكم اللهم ربي يسر ولا كريم اللهم ربي يسر ولا كريم اللهم ربي يسر ولا تعسر